بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Rahman bin Mahmud pensyarah kanan UKM kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemeluk Iman dalam kuliah duha hari ini dengan tajdid iman. Dan juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi siapa takdiran Gemeluk Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosmiati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin. Dan muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halakat ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Jom kita perbaharui iman kita bersama dengan Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin puan-puan saja pagi ni yang ada, ataupun ada juga tuan-tuan sekali. Semua puan-puan belaka ke ataupun ada juga tuan-tuan ni? Puan-puan semua Ustaz. Kalau Allah ada bagi Nabi kita tak nampak Ustaz. Tuan-tuan suruh minta angkat tangan. Tuan-tuan puan-puan hajah muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya setelah sekian lama kita tidak bergema, jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bergema semula di dalam program Gema Nur Iman berkaitan dengan tajdid iman. Pertamanya Ustaz minta maaf suara kurang sikit sebab baru sampai dari Indonesia malam tadi, pukul 1 tadi. Kebetulan hari ini kita ada perbincangan Nur Iman ini, mungkin boleh kita sama-sama memberikan sedikit perkongsian berkaitan dengan perjalanan 10 hari semalam. Jadi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tajdid iman kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan istiqamah. Keperluan kita untuk istiqamah ini di dalam iman, istiqamah dalam taat, istiqamah dalam ibadat, istiqamah dalam berbuat baik, istiqamah dalam akhlak. Itu semua adalah tuntutan kita di dalam beragama. Kita sebagai seorang Islam perlu sentiasa istiqamah setelah kita memiliki keyakinan tentang ajaran Islam yang kita anuti ini. Jadi yang menjadi masalah kepada kita para muslimat sekalian
ialah bila kita tidak menyuburkan iman yang kita ada ini dengan kita terus istiqamah di dalam taat. Kita boleh melihat gambaran ini kepada sebuah peristiwa yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW. Bukan seorang, tapi ramai dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi, begitulah keadaan mereka dan sedemikianlah kehidupan mereka. Salah satu daripada kisah yang berlaku ialah kisah Rasulullah SAW pada suatu hari bersama dengan sahabat yang bernama Harisah. Jadi Rasulullah SAW bila bertembung dengan Sayyidina Harisah, Nabi bertanya kepada Harisah, "Kaifa asbahta ya Harisah?" Bagaimana keadaan kamu pada pagi ini wahai Harisah? Kalau kita mungkin tanya pagi ini, bagaimana ibu-ibu, kakak-kakak, puan hajah semua pagi ini bagaimana? Mungkin jawapan yang kita akan dengar, Alhamdulillah sehat. Ataupun kita kata Alhamdulillah sudah makan. Alhamdulillah sudah minum. Mungkin itu jawapan yang kita rasa normal, yang kita akan terima bila kita tanya apa khabar pagi ini. Mana semua akan bersyukur dengan kesihatan. Tapi jarang kita akan dengar orang akan jawab bersyukur dengan keimanan, bersyukur dengan ketakwaan. Jadi Nabi bila bertanya kepada Sayyidina Harisah, "Kaifa asbahta ya Harisah?" Harisah, bagaimana anda pagi ini? Maka Sayyidina Harisah menjawab, "Asbahtu billahi mu'minan haqqa." Saya pagi ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam mana jawapan sahabat Nabi. Sebab mereka faham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mereka menjadi orang beriman. Maka bila ditanya bagaimana kamu pagi ini, maka sahabat menjawab, saya pada pagi ini benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kita hari ini kalau kita tanya pagi ni sudah makan, baru makan roti canai, baru makan nasi lemak. Kita mungkin kalau tanya pagi itulah jawapan kita. Ataupun belum makan lagi, baru nak pergi nak pergi jogging ke apa. Itu jawapan kehidupan kita. Tapi sahabat kita jawab tadi, asbahtu billahi mu'minan haqqa. Saya pada pagi ini benar-benar beriman kepada Allah. Jadi jawapan-jawapan sebegini bukan jawapan yang dibuat. Bukan jawapan yang kita buat-buat tak. Dia adalah hasil daripada penghayatan. Hasil daripada kefahaman. Hasil daripada kesungguhan. Dan juga hasil daripada istiqamah di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW melanjutkan persoalan. Lalu kata Nabi SAW, "Ya Harisah, unzur madza taqul." Wahai Harisah, tengok apa yang kamu cakap itu. Fa inna likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanik. Bagi setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Maka apakah hakikat keimanan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya dengan kata lain, wahai Harisah, kamu mendakwa kamu benar-benar beriman kepada Allah, apa bukti terhadap apa yang kamu katakan itu? Maka jawab Harisah memberikan penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Harisah, ashartu layali wa azma'tu nahari. Kata Harisah, wahai Rasulullah, bukti saya benar-benar beriman kepada Allah, saya berjaga di waktu malam. Maknanya saya beribadat di waktu malam. Berjaga ni semua orang jaga kan? Kata dia, ashartu layali, saya berjaga di waktu malam. Wa azma'tu nahari, dan saya berdahaga di waktu siang.
Maknanya malam beribadat, siang berpuasa. Ha? Lalu kata dia, wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizah. Seolah-olah aku nampak melihat arasy Allah itu ternyata jelas di hadapanku. Maksudnya dia merasai melihat kebesaran dan keagungan Allah. Seolah-olah kata, adalah kamu melakukan amalan seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah pun, kamu hendaklah meyakini bahawa Allah melihat kamu. Ihsan. Kemudian kata dia, seolah-olah saya melihat arasy Allah di hadapan mataku. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha. Seolah-olah saya nampak ahli syurga itu berjalan-jalan di dalamnya. Wa ka'anni anzuru ila ahli an-nari yatadaghawna fiha. Seolah-olah saya nampak ahli neraka itu menjerit dan menangis di dalamnya. Lalu kata Harisah, kata Nabi sallallahu kepada Harisah, kata Nabi, arafta ya Harisah, kamu telah mencapai ma'rifatullah wahai Harisah, falzam, maka hendaklah kamu iltizam, iaitu istiqamah. Maksudnya kamu teruskanlah dalam keadaan istiqamah ini dengan melakukan ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pencapaian ma'rifat di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita benar-benar beriman kepada Allah, kita benar-benar menghayati suruhan dan perintah Allah, kita benar-benar mencintai Allah, kita benar-benar takut kepada Allah, dan kita istiqamah di dalam keadaan tersebut. Maka istiqamah inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, fastaqim kama umirt. Hendaklah kamu istiqamah sebagaimana yang engkau telah diperintahkan. Wala tatghaw, dan jangan kamu berlaku zalim. Jangan kamu berlaku khianat. Mana hendaklah kamu istiqamah, kata fastaqim kama umirt wala tatghaw, dan janganlah kamu berlaku taghut, janganlah kamu berlaku kejam, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang sedemikian. Jadi Sayyidina Harisah ini, sewaktu Nabi SAW berbicara sedemikian, dapat memperlihatkan kepada kita bagaimana seseorang yang beriman, bila mana kita telah mencapai tahap keimanan yang sebenar-benar kepada Allah, kita benar-benar dapat menghayati makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, kita akan merasai apa yang dirasai oleh Sayyidina Harisah itu. Sebab itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberitahu orang yang istiqamah di dalam ketaatan ini adalah orang yang terdiri daripada kalangan ahli-ahli syurga, kerana mereka benar-benar beriman kepada Allah. Sebab itu di dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan aku adalah Allah, mana orang yang bersyahadah dengan syahadah la, dan dia benar-benar yakin kepada Allah, istiqamah dan beriman kepada Allah, faham makna tuntutan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, kata innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, kemudian dan istiqamah. Sebab apa tuan-tuan? Kita orang yang beriman ini, bila kita dah menjadi orang beriman, maksudnya kita telah berubah daripada kegelapan kepada cahaya. Sebab itu kita kata gemar nur iman ini, iman itu ada nur. Kita keluar daripada keimanan kita keluar daripada kekufuran kepada keimanan. Sepertinya kita keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Sebab itu di dalam Al-Quran juga Tuhan sebut,
Allah waliyul ladzina amanu. Tuhan ini mempunyai para aulianya daripada kalangan orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'ahumut taghut. Orang-orang yang kafir itu, pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang zalim dan kejam. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Mengeluarkan manusia daripada cahaya kepada kegelapan. Cerita, saya seminggu saya berada di Indonesia. Saya pergi ke Papua. Dari KLI ke Jakarta, daripada Jakarta ke Papua tu 6 jam. Jauh sana. Di hujung Indonesia. Dan saya pergi ke pergunungan, satu pergunungan namanya Wamena. Mungkin kita bagi mungkin muslimat yang minat untuk bercuti, sangat cantik lah daripada kita pergi ke tempat-tempat yang lain. Percutian di Lautan Pasifik sana sangat cantik. Ke Indonesia, ke Kepulauan Maluku, ke atas sana, pulau-pulau dan laut yang sangat cantik. Makanan, minuman pun alhamdulillah. Cuma nak ceritanya, waktu saya pergi ke pergunungan Papua itu, di sana ada satu suku kaum asli yang kebanyakannya kaum asli ini masih lagi hidup. Kalau di dalam pedalaman, bahagian pedalaman yang lebih dalam sikit tu, masih lagi hidup tak pakai baju lagi. Lelaki perempuan semua tak pakai baju belaka. Kalau kita duduk di bandar ni pun banyak juga orang tak pakai baju. Kan, di pantai-pantai tu. Hak ni lebih kurang tu lah. Orang asli. Kalau lelaki pun, dia pakai, boleh tengok orang asli Papua tu macam mana. Dia tak tutup lah. Semua tak pakai, tak ada, boleh kata tak ada baju lah. Jadi ada satu kelompok daripada ramai hak yang tak pakai baju ni, satu kumpulan namanya, satu masyarakat asli juga dipanggil masyarakat Dani. Hak ni masuk Islam. Jadi hak ni ialah hak pakai baju. Hak yang pakai baju. Jadi mereka ni mandi pun tak mandi, bau tu boleh tahan lah. Mereka tak pernah mandi, berapa tahun tak pernah mandi, daripada hidup-hidup mereka tak mandi pun. Jadi rasanya mungkin bau pun lebih kurang sama dengan hidupan yang ada di sekeliling mereka. Tapi tetap manusia. Cuma apa yang saya nak beritahu ialah kepada muslimat sekalian. Orang yang beriman ini, kita nak tengok. Islam ini bila kita keluarkan mereka daripada kufur kepada iman. Maksudnya Islam ini mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Meletakkan umat di dalam perubahan yang total. Sebab itu kalau kita baca sejarah tamadun Melayu ini, masyarakat Melayu kita ini, bila Islam tersebar, kita tengok bagaimana umat kita berubah. Kita baca sejarah pada abad yang ke-16. Kalau kita tengok abad ke-16 ni, 16 dan 17 ni kemuncak kesusastraan Melayu. Mana penulisan buku, para ulama, kemunculan tokoh-tokoh besar dalam Melayu. Abad 16, 17, 18, yang 300 tahun ni. Kemudian abad ke-19, 20 ni kita kira dah zaman moden kita dah lah. Tetapi kita tengok sebelum daripada itu, kita tengok masyarakat kita ini sama seperti masyarakat Madinah yang kita cerita Saidina Harisah dulu. Bila mereka menerima Islam, masyarakat kita, kalau tuan-tuan boleh baca buku sejarah Fatani oleh D.K. Watt, orang Belanda. D.K. Watt dengan siapa seorang lagi. Kalau di perpustakaan UKM tu, buku sejarah petani ni dicetak
dengan air emas, kulit dia kulit cetak berkilauan emas. Dengan kertas tebal cantik. Mana begitu sekali. Tapi dalam sejarah Patani ini dicerita bagaimana bila Islam ni masuk dan tersebar di tanah Melayu dan khususnya di Patani, dan bila raja-raja masuk Islam, semua orang terus belajar. Dan terus belajar, mereka membina masjid, memulakan pengajian, sehingga kita tengok lepas daripada itu muncul tokoh-tokoh ulama yang sangat berwibawa di alam Melayu, seperti Syekh Daud Fatani, Syekh Ahmad Fatani dan lain-lain. Jadi apa yang saya nak ceritakan, sewaktu kita bersinggah ke pergunungan Papua ini, kebetulan pada saya, waktu saya landing tu, ada sambutan daripada pemerintah yang datang, pegawai kerajaan lah yang datang. Maka disambut oleh orang-orang asli ni memang tak pakai baju sungguh. Jadi adalah gambar, boleh tengok, kita takat gambar, tak pakai baju sungguh. Hak yang kita tak ada pergilah kat dalam kawasan bukit tu. Tapi memang kita tengok, Masya Allah, Tabarakallah. Kata ada lagi orang hidup dalam dunia ini masih dalam keadaan sedemikian. Cuma bila kita pergi ke tempat orang yang beriman, saya nak cakapnya ialah iman ini telah mengubah mereka. Daripada tak pakai baju kepada pakai baju. Daripada bau tak apa-apa, menjadikan mereka ni mandi dan bersih. Menjaga kebersihan diri. Taklah siapa berbau. Dan usaha-usaha dakwah ini masih dilakukan, tapi jumlah yang ada sekarang ni orang Muslim di Papua ni lebih kurang dalam 2% gitu je. Bilangan yang sangat kecil. Dan memerlukan kepada usaha. Cuma apa hak yang kita perlu ambil perhatian ialah Islam ini bila Islam ini telah masuk ke dalam hati kita, Islam ini merubah diri kita daripada kufur kepada iman, daripada lalai kepada mengingati Tuhan, daripada akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang lebih baik, daripada tidak bersih kepada bersih. Maksudnya dengan kata lain, Islam ini mengubah manusia secara total untuk menjadi manusia yang benar-benar bermakna dan beriman. Jadi dalam keadaan begini, tuan-tuan, kita tengok, setelah kita tengok orang asli dulu tak pakai baju, hari ini bila kita mari ke bandar-bandar, ke kota, 31 Ogos baru ni saya pergi ke Pulau Perhentian. Pulau Perhentian ni rata-rata orang Islam. Tetapi pelancong-pelancong asing telah mula masuk ke sana. Dan mereka ini pakai lebih kuranglah dengan pakaian orang-orang yang asli yang duduk dalam hutan sana. Cuma mereka mandi je. Tapi pakaian di pantai itu menakutkan kita. Dan ini saya nak ingatkan bahawa ini boleh merosakkan iman kita. Jadi nak cerita manusia walaupun telah maju berfikiran, ada duit, ada harta, tetapi bila tidak ada iman, maka kita tidak akan ke mana. Bahkan kita boleh mengundang kehancuran dan boleh membawa kepada kemusnahan. Maka dengan sebab itu Allah mengingatkan kita supaya mentajdidkan iman, membaharukan ketakwaan kita supaya kita tidak lupa. Jadi waktu dalam lawatan tersebut, itu yang pertama cerita dan kisah lawatan ini. Nak menceritakan bahawa manusia tanpa iman, rosak. Kalau hak duduk dalam hutan itu, kita tengok manusia tanpa tamadun. Dengan beriman, merubah seluruh kehidupan. Dan itulah sifat keimanan. Kita boleh baca dalam sejarah umat mana-mana pun, bila iman telah masuk, maka dia mengubah kehidupan. Nanti ibu-ibu semua boleh baca satu buku yang ditulis oleh Dr. Syed Najib Al-Attas, Sejarah Kebudayaan Melayu. Buku kecil je. Perlu baca sebab kita perlu banyak membaca, ibu-ibu sekalian. Sebab kita semua orang cerdik pandai, kita perlu membaca dan berfikir. Kerana itulah kekuatan kita orang-orang yang beriman.
Dr. Syed Najib Al-Amtar tulis dalam buku dia itu, buku kecil saja. Dia bercerita bagaimana perubahan dunia Melayu dan pembentukan tamadun Melayu, masyarakat umat Melayu ini hanya dengan sebab keimanan dan juga kedatangan Islam. Maknanya masyarakat kita dulu sebelum datangnya Islam, kita memang sangat-sangat teruk dan tidak memiliki apa-apa. Masyarakat Dani itu di Papua, dia telah dijajah oleh Belanda. Dan di antara apa yang saya dengar daripada sebilangan kawan-kawan Indonesia, bahkan daripada pendakwah, orang Barat ini, bila mereka mendakwah orang-orang yang bukan Islam ini, orang-orang yang asli ini, mereka hanya mahu masuk Kristian sahaja. Tapi tidak merubah keadaan sebab dia kata itulah original, dia hidup lagu tu. Maknanya dia hiduplah sebagaimana yang dia ada, tapi dia agama Kristian dah cukup. Tapi kita umat Islam, kita tidak mengubah akidah manusia. Tetapi kita mengubah manusia supaya memiliki nilai kemanusiaan. Supaya kita memiliki nilai keimanan dan juga kehambaan kepada Allah. Maka dengan sebab itu kita mengubah. Bila kita menjadi orang yang beriman, tuan-tuan, kita mesti berubah. Sebab itu dalam Quran Allah kata, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta itu merubah nanti. Sebab itu tuan-tuan, muslimat sekalian, kita perlu berubah dalam tajdid iman. Dan usaha yang kita buat ini oleh kaum muslimat, saya dari memberikan contoh yang sangat baik kepada semua bila saya berkuliah dengan gerakan Gemar Nur Iman ini, yang menjadikan muslimat boleh menghidupkan majlis ilmu, majlis zikir di dalam program secara online ini, sehingga kita tidak menghabiskan waktu dan masa kita kecuali dengan perkara-perkara yang berguna dan juga bermanfaat. Hari ini kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kehidupan kita. Daripada kita tidak boleh pergi belajar ke masjid dan surau, kita boleh adakan majlis-majlis seperti ini, yang mana melalui majlis ini kita dapat menyantuni satu sama lain. Kita mengikat hati dan ukhuwah satu sama lain. Dan kita meningkatkan iman dan taqwa serta istiqamah di antara satu sama lain. Berapa banyak saya pergi ke kuliah pejabat-pejabat, cendekiawan, cerdik pandai kita, ada yang berkata, kami Ustaz muslimat ni kami tak pergi ke surau. Jadi banyak maklumat kita tidak dapat. Jadi itu alasan sebilangan daripada kita. Tetapi kewajipan kita dalam tajdid iman ini, kita mesti berusaha mencari. Membentuk dengan segala kemudahan yang ada untuk kita merubah diri kita. Dan juga meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita sehingga kita benar-benar memahami agama. Dr. Abdul Karim Bakar menyebut di dalam tulisan beliau mengenai situasi dan keadaan kita umat Islam hari ini. Kalau di antara tulisan dia, masjid tanpa remaja. Ini bukan berlaku di tempat kita saja. Negara Arab pun sama. Masjid tanpa remaja. Jadi apa yang kita faham, tuan-tuan? Masjid tanpa remaja. Maknanya menunjukkan bahawa kita berada di penghujung yang akan pupus. Sebab generasi kita tidak dihubungkan dengan iman dan taqwa. Dan siapakah yang akan mampu membuat semua pembaharuan ini? Sudah pastinya tangan-tangan lembut para ibu lah di antara salah satu daripada kita kata asas untuk penerapan keimanan dan juga pembaharuan semula ini. Kerana anak-anak ini akan membesar dengan keimanan di dalam pangkuan ibu-ibunya. Sekiranya kita mampu menanam keimanan dan ketakwaan kepada mereka sejak daripada usia kecil, baby, kemudian kanak-kanak, dewasa dan juga orang muda, kemudian setelah keiman ini akan berkembang dan kita akan selamat. Jadi apa yang kita saksikan di dalam perubahan yang berlaku pada masyarakat
asli ini sama juga yang berlaku kepada masyarakat asli di Malaysia pun. Bahkan di Afrika pun hal yang sama. Kalau kita melihat kepada kerja-kerja para pendakwah, bila sahaja mereka menerima Islam, kehidupan mereka itu berubah. Menjadi manusia yang benar-benar memiliki ciri-ciri kemanusiaan. Bukan sekadar manusia yang hidup di atas dunia untuk makan dan minum saja. Sewaktu saya berada di pergunungan tersebut, kita melihat kehidupan manusia, ya memang orang yang tak maju, berfikir masih mundur. Dunia mereka hanyalah makan, minum, tidur saja. Mana macam mana kita nak tengok kehidupan ni? Makan, minum dan tidur saja. Mereka tidak fikir dunia yang besar. Rumah pun kecil-kecil gitu je. Taklah rumah besar macam kita. Tetapi bila masuk Islam, apa yang menyeronokkan, kita melihat kesungguhan orang-orang ini, walaupun secara kita tengok masih tanpa kesedaran yang menyeluruh, ialah kesungguhan untuk belajar. Yang nak belajar Al-Quran, belajar Fatihah. Kesungguhan nak belajar ini adalah satu permulaan kepada perubahan. Bila ada kesungguhan untuk belajar. Jadi orang-orang asli ini, mereka telah ada sebuah masjid, dan masjid yang berada di pergunungan tanah Papua itu adalah masjid yang dibina oleh orang Malaysia. Orang Malaysia yang bagi sumbangan luar biasa. Dan insya-Allah dalam beberapa bulan akan datang kita akan kumpul juga duit sikit untuk nak bina satu lagi surau di kawasan yang lain untuk mereka beraktiviti. Mungkin kami telah berbincang dengan beberapa profesor dari Jakarta, dan mungkin Gemar Nur Iman pun boleh menyumbang juga, dan kita akan maklumkan akan datang. Untuk nak membina sebuah surau, kerana di pergunungan tersebut kayu dah ada, cuma mereka mungkin memerlukan pembelian simen untuk beraktiviti dan membuat surau yang baru, dan ini insya-Allah kita akan usahakan. Yang kedua, saya juga dalam perjalanan tersebut menziarahi kawan daripada kawan-kawan Indonesia yang dia adalah seorang Protestan. Bercerita bagaimana orang Protestan juga mereka tidak ada nilai keimanan terhadap agama yang tinggi. Bahkan hari ini semuanya goyah. Jadi apa yang saya dapat ambil kesimpulan di sini ialah bila orang ragu dalam keimanan, tidak ada kefahaman terhadap tata cara beragama, bagaimana dia akan istiqamah? Bagaimana dia akan istiqamah? Bagaimana dia akan menjadi orang yang taat? Jadi sahabat ini memberitahu, sekarang ini mereka berhadapan dengan. Jadi bila kita melihat kita orang Islam hari ini, kita memang tahu kehidupan beragama. Kita memang sebagai seorang Muslim berkewajipan untuk tahu kewajipan beragama. Cuma kadang-kadang di dalam kehidupan, kita berhadapan dengan kesibukan, kecuaian, sehingga menyebabkan kita terabai daripada melaksanakan tuntutan agama. Dalam beberapa siri kuliah Gemar Nur Iman yang lalu, kita pernah menyebut 4 perkara yang menghalang kita dalam beribadat, yang menyebabkan kita lalai. Itu yang pertama, kecintaan kepada dunia. Yang kedua, gangguan daripada manusia. Dan yang ketiga ialah gangguan daripada syaitan. Dan yang keempat adalah gangguan daripada nafsu kita yang menyebabkan kita terpedaya. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana dalam keadaan manusia ini hidup lalai. Dalam keadaan manusia ini jauh daripada agama, bagaimana manusia boleh selamat?
Orang asli tanpa agama, kalau kita pergi lihat, pastinya kehidupan mereka tidak selamat. Dia pun tahu, kita pun sama. Kita tahu. Dan orang yang telah beriman macam kita, kalau kita juga tidak ada sedikit sebanyak sakafah agama, kita juga akan kejundak. Sebab itu kata Syekh Ramadan Al-Buti Al-Syahid. Kata dia, untuk selamat di akhir zaman ini, dalam dunia yang penuh dengan fitnah dan juga cabaran ini. Khususnya hari ini kita melihat sebilangan daripada kita yang hanya belajar melalui channel-channel YouTube ataupun belajar melalui Instagram dan berbagai-bagai ruang masa yang ada, tanpa kita mengetahui sumber-sumber siapa yang kita ambil, siapa orangnya, apa maklumatnya, kita boleh saja terdedah kepada berbagai-bagai macam dan ragam berfikir serta maklumat-maklumat yang salah dan juga menyimpang. Jadi dengan sebab itu adalah menjadi satu keperluan, sebagaimana kata Syekh Ramadan Al-Buti, untuk selamat di dalam situasi yang ada sekarang ini, kita perlu memiliki sedikit sebanyak sakafah agama. Khususnya apa yang kita panggil sebagai fardu ain di dalam fiqh, fardu ain di dalam akidah, fardu ain di dalam akhlak dan juga kepribadian, akhlak-akhlak baik dan buruk yang perlu kita tahu, ataupun yang kita panggil sekarang ini sebagai ilmu tasawuf. Walaupun kita tidak bertasawuf secara langsung, tetapi ilmu tasawuf itu adalah sebuah ilmu yang boleh kita pelajari dan boleh kita beramalkan, berasaskan apa yang diajar ataupun yang disebut daripada akhlak-akhlak Islam di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, maka dengan sebab itu tajdid iman ini menjadi satu keperluan untuk kita sentiasa membangunkan kesedaran kita tentang makna keimanan. Kita bertanya kepada diri kita apa yang kita faham tentang makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita melihat tuan-tuan, di antara perkara yang sangat penting di dalam penghayatan para sahabat Nabi ialah mereka ini sentiasa memberikan perhatian terhadap penghayatan makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu di antara perkara yang sangat penting. Sebab itu Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, dia merumuskan kehidupan para sahabat Nabi SAW sehingga lahir generasi yang sangat gemilang ini. Mereka memiliki 6 prinsip utama. Kalau boleh tanda prinsip-prinsip ini untuk kita diskusikan bersama. Dan inilah yang menjadi turus pegangan dan perjuangan jamaah tabligh sehingga hari ini. Iaitu yang pertama, menghayati makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nombor 1. Yang kita tengok menjadi cerminan kehidupan para sahabat Nabi sebagaimana kita tengok Sayyidina Harisah dan juga lain-lain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ialah solat yang khusyuk. Para sahabat Nabi setelah mereka beriman kepada Allah, mereka menghayati La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mereka bersalat secara khusyuk. Saya terjemahkan salat secara khusyuk ini sebagai bersungguh-sungguh menjaga salat. Sebab khusyuk ini dia akan datang dengan latihan. Dia akan datang dengan keyakinan yang bersungguh-sungguh, keyakinan yang mendalam terhadap makna La ilaha illallah, maka khusyuk akan datang dalam solat kita. Tetapi nak beritahu di sini ialah sahabat Nabi SAW. Yang pertama, tadi kita menghayati La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan yang kedua, solat secara khusyuk, kita boleh tulis dan tanda juga di situ ialah bersungguh-sungguh dalam solat ini. Mana menjaga solat secara bersungguh-sungguh, solat secara berjamaah,
dan menghidupkannya sebagaimana kita dengan Sayyidina Harisah siang dan malam mereka jaga semayang. Kemudian yang ketiga ialah ilmu dan zikir. Yang ketiga ilmu dan zikir. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi bersungguh-sungguh belajar dan berzikir. Mereka berilmu dan mereka juga mengamalkan ilmu itu dengan zikrullah. Digabung di antara zikir. Walaupun sebilangan ulama memisahkan ilmu dan juga zikir. Tapi tak apa-apalah kita gabungkan di sini. Maksudnya ilmu dan zikir ini adalah di antara para kesungguhan para sahabat Nabi dan juga golongan yang istiqamah yang kita bincang hari ini. Itu mereka sentiasa dalam zikrullah, sentiasa istiqamah dengan belajar. Sebab tak mungkin kita dapat memperteguhkan iman tanpa ilmu. Sebab antara kehebatan ajaran Islam, Islam ini dibina di atas keyakinan. Dan kita tidak mungkin meyakini sesuatu tanpa kita memiliki ilmu. Kerana ilmu ini memberikan kepada kita kefahaman dan memberikan kepada kita keyakinan. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yang keempat, ikhlas dalam amal. Ikhlas. Penting dalam tajdid iman. Ikhlas dalam beramal. Jadi apa-apa usaha yang kita nak buat, seperti program Gemar Nur Iman ini, kalau kita tidak ada keikhlasan, agak sukar untuk kita istiqamah dan meneruskan perjuangan seperti ini. Jadi hasil daripada keikhlasan, kesungguhan, yang kita bermati-matian untuk kita mengadakan yang baik ini, maka keikhlasan itulah yang nantinya akan membuahkan hasil. Menjadikan amal kita ini sentiasa mendapat gandaan, mendapat ganjaran yang berlimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, khidmat muslimin. Khidmat kepada kaum muslimin. Kita sekarang ni memang kita suka orang berkhidmat kepada kita. Tetapi kita agak berat untuk memberi khidmat kepada orang lain. Kita suka orang membantu kita, tapi kita tidak suka membantu orang lain. Kalau kita tengok kehidupan para sahabat, mereka sentiasa memberikan khidmat kepada kaum muslimin. Pernah kisah seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Zaid ibn Su'nah. Zaid ibn Su'nah ni pendeta Yahudi. Satu hari dia bertemu dengan Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Ali. Zaid ini nak menjadi waktu itu dia masih lagi Yahudi dan dia memang mencari tanda-tanda yang Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi. Jadi dia nak tengok dan nak uji apakah Nabi Muhammad ini adalah Nabi. Jadi sewaktu Nabi bersama dengan Sayyidina Ali, tiba-tiba datang sekumpulan orang-orang Badui yang telah masuk Islam. Tetapi mereka berada di dalam kesusahan dan minta bantuan daripada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tidak ada apa-apa. Dan dilihat kepada Sayyidina Ali. Mana Sayyidina Ali pun faham bahawa bila dah Nabi lihat itu, Nabi seolah-olah bertanya, Ali kamu ada apa? Sayyidina Ali pun menjawab, ya Rasulullah, dia pun tidak ada apa-apa yang boleh diberi. Lalu di situ Zaid bin Su'nah Yahudi ini telah memberitahu bahawa kepada Rasulullah, kata bahawa dia ada duit. Kalau Nabi nak duit, ambillah duit dia. Dan nanti bila musim kurma berbuah, nanti bayarlah dengan kurma. Lalu Nabi ambil daripada Zaid bin Su'nah ini 40 awqiyah emas. 40 ketul emas. Dan semuanya diberikan kepada orang asli. Orang-orang Badui itu. Jadi Nabi ini memberi, tidak takut miskin. Mana diberikan semua duit-duit emas tersebut. Lalu kata Nabi, berilah kepada mereka yang memerlukan dan pastikan mereka semua mendapat apa yang sepatutnya diberikan kepada mereka dengan bantuan daripada Rasulullah SAW tersebut. Itu kita tengok sifat Nabi khidmah.
Di sebalik kisah ini juga, Sayyidina Zaid bin Su'nah ini, dia ingin melihat apakah Nabi Muhammad SAW ini Nabi yang sebenar. Ataupun orang yang mendakwa jadi Nabi, sebenarnya dia bukan Nabi. Lalu, sebelum sampai masa sebelum sampai masa untuk hutang itu dibayar, dia telah datang ke majlis Rasulullah SAW dan pegang leher baju Nabi. Lalu kata dia, wahai Muhammad, pulangkan semula duit yang telah kamu hutang kepada aku. Memang kamu ni orang Arab yang tak suka membayar hutang. Bahkan berhutang dengan orang tak nak bayar. Melewat-lewatkan bayaran dan sebagainya. Waktu itu, Sayyidina Umar ada di samping Nabi SAW. Lalu kata Sayyidina Umar, apakah kamu berbuat kepada Nabi sedemikian? Dan kamu berkata dengan kasar kepada Rasulullah sedemikian? Aku pancung leher kamu itu. Sayyidina Umar keluarkan pedang dia. Lalu kata Nabi kepada Sayyidina Umar, kata, wahai Umar, tidak sepatutnya kamu bertindak sedemikian. Alangkah baiknya kamu, wahai Umar, sekiranya kamu memberitahu kepada aku, menegur aku supaya aku bayar hutangnya. Sebab memang hak dia untuk dapat hutang. Dan juga kamu sepatutnya memberi nasihat kepada dia supaya tidak berkelakuan sedemikian. Kerana kalau kelakuan sedemikian tidak baik dan juga bodoh, perbuatan yang bodoh sedemikian, perbuatan yang tidak beradab dan bertamadun, tidak boleh dilakukan kepada orang sedemikian. Lalu kata Nabi, wahai Umar, pergi ke dalam bilik sana, berikanlah kurma sebagaimana yang telah kita sepakati sebagai membayar hutang dia, dan tambah lagi 20 cupak kepada dia kerana kau telah menakutkan dia nak pancung leher dia. Lalu Sayyidina Umar pergi ke dalam rumah Nabi SAW. Diberikan kurma sebagaimana jumlah yang telah dikehendaki. Kemudian ditambah lagi. Bila nak tambah itu, kata Sayyidina Zaid bin Su'nah, kenapa ditambah? Ini sudah cukup dengan jumlah yang diambil daripada duit. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah telah memerintahkan aku supaya aku tambahkan lagi 20 cupak ini kerana aku telah menakutkan kamu sewaktu kamu berada dengan Rasulullah tadi. Lalu kata Sayyidina Zaid bin Su'nah ini, kata, wahai Umar, kamu tak kenalkah aku? Sayyidina Umar kata, saya tak kenal. Lalu kata Sayyidina Zaid bin Su'nah, akulah Zaid ibn Su'nah. Lalu kata Sayyidina Umar, Al-Ahbar, iaitu pendeta Yahudi itu kah? Kata dia, ya. Lalu kata Sayyidina Umar, wahai Zaid, kenapa kamu bertindak bodoh melakukan kepada Rasulullah sedemikian rupa? Lalu kata Zaid, wah, telah memiliki dan mengetahui tanda kenabian dan juga Rasulullah Nabi Muhammad ini semua sekali. Aku dah tahu belaka dah dia ni benar-benar Nabi. Cuma aku tak dapat dua tanda yang disebut oleh Nabi oleh kitab Taurat tentang Nabi SAW, iaitu Nabi ini bila dikasari dia akan semakin lembut. Bila semakin dikasari dia akan semakin lebih baik. Dan apa yang aku buat tadi benar-benar membuktikan bahawa dia adalah Nabi. Bila dia dikasari, bila Nabi dikasari, Nabi tak balas pun, tak marah kat dia pun, tak pukul pun. Bahkan menjawab dengan lebih baik. Bahkan bila Sayyidina Umar menakutkan dia, dibalas lagi dengan lebih baik. Maka kata Sayyidina Zaid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar dengan Sayyidina Zaid pun keluar menghadap Rasulullah SAW. Lalu kata Sayyidina Zaid, kata Nabi, kenapa mana tak ambil kurma? Lalu kata Sayyidina Zaid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan terus beriman kepada Nabi SAW. Jadi itulah tuan-tuan dan rahmati Allah. Yang keenam daripada khidmat muslimin ini, selepas daripada prinsip tabligh ini, ialah yang keenam adalah dakwah. Dakwah. Yang keenam dakwah. Jadi dakwah. Jadi dakwah ini berbagai. Jadi kalau kita tengok Nabi SAW dengan Sayyidina Zaid tadi, hanya menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Jadi kita hari ini tuan-tuan dan rahmati Allah, banyak kaum kita tengok bersama dengan kita ini, kaum bukan Islam, yang kita mengenali mereka
yang kita berkawan dengan mereka, kita bersama dengan mereka di pejabat, kita tunjukkanlah Islam dan akhlak Islam kita yang baik. Supaya mereka menjadi contoh. Bahkan waktu saya pergi kepribadian, akhlak kita, sehingga mereka akhirnya beriman kepada Allah. Dan orang yang bukan Islam, orang yang Kristian pun, mereka juga mencari sebenarnya di mana titik-titik kebenaran. Dan hasil daripada pergaulan di antara sesama kita, pastinya nanti akan timbul satu keinsafan yang menyebabkan mereka mencari kebenaran. Dan juga mereka akan bertanya tentang keimanan dan ketakwaan. Yang akhirnya kita akan benar-benar dapat memimpin dan membawa mereka ke jalan yang dikehendaki diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat ataupun muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sepintas lalu tajdid iman kita pada pagi ini di dalam kuliah duha. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian dalam masa 1 jam, kita rasa macam sangat cepat waktu kita berlalu, dapat memberikan sedikit kesedaran dan keinsafan dan menjadikan kita ini sentiasa istiqamah di dalam ketaatan. Jadi apa yang kita bincang hari ini ialah yang pertama berkaitan dengan keperluan kita untuk istiqamah di dalam iman, iaitu dengan kita mengekalkan untuk kita sentiasa beramal dengan ajaran Islam. Dan yang kedua, kita istiqamah dalam menuntut ilmu dengan penuh kerajinan dan kesungguhan sebagaimana yang kita buat sekarang. Begitu juga kita istiqamah menjaga akhlak-akhlak Islam, dan kita istiqamah dengan amalan-amalan dalam ajaran Islam. Dan istiqamah inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Quran, yang dijanjikan kepada mereka istiqamah ini dengan ganjaran syurga, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu, berkata Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia ni beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan mereka ini akan didatangi oleh para malaikat dan memberikan berita gembira kepada mereka dengan syurga yang dijanjikan kepada orang yang beriman dan kekal istiqamah di dalam ketaatan. Dan kesimpulan yang kedua yang saya sebut juga ialah pengalaman kita di dalam berdakwah ini. Dalam dakwah ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, tidaklah kita kata dakwah itu dakwah yang secara profesional. Bahkan setiap kita adalah doa. Setiap kita adalah pendakwah. Kita dakwah untuk keluarga kita. Kita dakwah untuk orang yang terdekat dengan kita, teman-teman kita, supaya semua kita akan sentiasa istiqamah. Kemudian yang ketiga tadi ialah beberapa prinsip asas yang perlu kita hayati, yang mungkin perlu kita perincikan satu persatu di dalam pengajian kita yang akan datang, berkaitan 6 prinsip para sahabat Nabi SAW yang telah dirumuskan oleh para ulama, iaitu bagaimana menzahirkan keyakinan dalam penghayatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian bagaimana nak bersungguh di dalam sembahyang, kemudian yang ketiga nak bersungguh dalam berilmu, menuntut ilmu dan zikir, dan yang keempat bersungguh di dalam amalan kita sehingga kita menjadikan kesemuanya itu ikhlas kepada Allah, dan yang kelima khidmat kepada kaum muslimin. Bagaimana kita nak jadikan kehidupan kita ini sebagai khidmah, bukan sekadar mencari manfaat untuk kita saja, tapi kita menyumbang dan memberi kepada ummah. Kemudian yang keenam ialah peranan kita di dalam dakwah. Setiap kita perlu berperanan. Walaupun kita hanya tahu Al-Fatihah, maka kita ajarlah Al-Fatihah kepada sesama kita. Kalau kita tahu Al-Quran,
kita perbaiki Al-Quran di antara sesama kita sebagaimana yang kita buat sekarang. Ataupun yang kita tahu lebih daripada itu, maka kita perkasakan di antara sesama kita. Maka dengan itu kita mengharap kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan diberkati segala usaha dan juga kerja yang kita laksanakan, dan supaya ianya mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal soleh kita di hari akhirat kelak. Ustaz rasa ibu-ibu, misalnya setakat itu saja untuk kuliah duha kita pada pagi hari ini. Semoga sedikit sebanyak perkongsian dapat memberikan kepada kita kefahaman dan juga kesedaran, semangat dan juga kesungguhan. Dan Ustaz mohon maaf sekiranya penyampaian ini tidak teratur ataupun poin-poin tidak dapat diambil ataupun sukar difahami di dalam penyampaian. Itu mungkin kelemahan dari pihak saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua insya-Allah. Saya Ustaz serahkan kepada pengusi, dipersilakan. Masya-Allah, alhamdulillah banyak yang kita dapat hari ini, masya-Allah. Ustaz, kita nak buka soalan ke? Boleh buka soalan tak? Sila apa yang boleh. Baik, masya-Allah. Silakan jemaah kalau ada sebarang pertanyaan, silakan. Ada soalan? Tak ada? Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Tadi Ustaz cerita dekat Papua Nugini tu, boleh katakan ramai lagi yang masih tidak berbaju. Macam mana hukumnya kita terpaksa berdepan dengan dia dan mengambil gambar dia tu, tidak haram ke Ustaz? Kita patutnya tak payah ambil gambar. Memang kita nak pergi dakwah, nak cakap macam mana dengan dia, kalau kita tak akan memang kena hadir lah. Tapi kita tidak perlu untuk niat nak tengok hak yang haram lah. Kita nak bercakap macam mana, macam kita hari ni lah. Cuma taklah kata ambil gambar hak yang dalam hutan tu. Cuma ambil gambar yang contoh dekat lapangan terbang tu. Tapi memang tak boleh lah, haram lah untuk kita sebar-sebarkan. Tapi untuk kita tahu. Sebab menyebarkan. Mana? Ustaz, kalau orang Malaysia ni datang, bawa baju, kain satu kodi, satu kayu, beri kat dia, ajar dia berpakaian, adakah lebih baik dia nak mengikut Ustaz? Dan hak yang pedalaman tu saya tak sampai. Tapi hak yang tempat saya sampai, hak yang kaum Dani tu dia dah pakai baju dah. Hak tu dah pakai dah sebab dia dah masuk Islam lama. Dah mungkin dalam 10 tahun dah masuk Islam. Dah belajar dah dan tapi ada sebilangan daripada mana? Agaknya kalau kita buat macam tu lah, kita bawa kain, kita ajar dia bercawat ke dulu apa, tak boleh ke? Dia dia hak yang dah kalau hak yang duduk sebelah yang orang ramai ni dah malu, dah tak pakai baju. Tapi hak yang dalam bandar dia pun taklah nak kata bandar sangat, di pergunungan kan. Taklah maju lagi lah. Cuma baju pun kita tengok baju lusuh buruk lah. Memang di pergunungan kan. Cuma nak kata kita bawa kain, mungkin dia pakai kot. Tapi ada pendakwah, kalau kita tengok pendakwah Papua tu, hak yang masuk ke dalam hutan sana, mereka pergi bawa sabunnya. Bawa sabun, bawa dia orang ni pergi ke sungai, suruh mandi apa. Lepas tu satu kampung masuk Islam. Lepas tu baru suruh pakai baju apalah pula. Cuma lah ni, usaha-usaha tu masih kita kata terbatas lah. Dan dia ada masalah perkauman jugalah, kemudian persaingan
dakwah di antara Islam dan bukan Islam tu pun masih kuat. Dan perlu kepada usaha lah. Dan sebab dia apa yang kita kata sana, dia dah diberikan autonomi. Jadi ada beberapa kekangan pentadbiran lah, mungkin tak sesuai untuk kita cakap kat sini. Jadi ada beberapa perkara yang perlu dibuat. Terima kasih Ustaz. Sama. Cuma kalau kita nak melancong ke kawasan sana memang cantik. Tapi maksudnya kita bukan melancong sajalah, melancong dakwah kita. Mungkin kita tak berdakwah pun, tetapi kita menunjukkan diri kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah itu sebenarnya dah dakwah dah. Kita tunjukkan akhlak kita yang baik, kewujudan kita, yang menjadikan orang bila mendengar percakapan kita itu, dia sudah merasai bahawa ada dunia manusia yang berbeza. Sebagaimana kita melihat mereka, kita tahu bahawa ada lagi manusia yang tidak mendapat kebaikan sebagaimana yang kita nikmati. Yang sepatutnya kita merasa juga kita rugi dan kasihan bagaimana mereka kalau mati tanpa iman. Bagaimana mereka ni mati dalam keadaan sedemikian. Kita almari tak pakaian. Tapi ada orang tak ada apa ni, tidak ada pakaian. Tidak ada pakaian tu bukan kan tidak ada pakaian. Namun mereka memang ada dalam hutan. Memang dalam hutan. Tak ada pula agama yang mengajar. Sebagaimana yang kita lihat, tuan-tuan boleh tengok je, boleh tengok orang apa-apa begitulah. Memang ya. Jadi memang mereka ni perlu kepada usaha-usaha yang besar lah daripada kita. Paling kurang kita berdoa dan kita tahu. Sebab itu tadi saya kuliah subuh pagi tadi, saya baca hadis siyahatul mu'min al-jihad fi sabilillah. Melancong bagi orang mukmin itu adalah jihad di jalan Allah. Memang betul. Maksudnya kita melancong ni bukan sekadar kita melancong orang barat tu. Kita melancong orang Islam, melihat kebesaran Allah, menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Dia adalah suatu kesungguhan, satu jihad. Bukan sekadar kita kata melancong, kita pergi seronok cari makan. Pernah satu hari saya pergi seminar ke Bangkok. Ada jiran naik, jiran kawan orang sebelah. Tanya, mari buat apa datang Bangkok? Dia kata datang makan-makan. Sebab makanan sini sedap. Naik Asia pergi untuk pergi makan je kat sana. Masya Allah. Jadi kita orang Islam tidak begitu. Makan, ya itu makanan tu kewajipan sebab kita hidup kena makan. Tapi bukan kita niat untuk makan-makan. Tapi kita niat bagaimana untuk berjalan di atas muka bumi sebagaimana yang dituntut oleh Allah. Pada masa yang sama, kita menunjukkan iman dan Islam kita kepada masyarakat supaya orang juga akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada apa-apa lagi? Ada lagi jemaah, silakan. Kalau tak ada, kita nak tutup majlis. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Alhamdulillah seronoklah dengar pengalaman Ustaz pergi jumpa orang di Papua tu. Cuma saya tertarik bila Ustaz kata mereka ni nampak perubahan lah daripada yang Islam tu compare dengan yang bukan Islam, daripada tak berbaju dah mula pakai baju, daripada berbau dah hilang bau, dan paling nampak paling yang saya rasa teruja tu bila dengar Ustaz kata mereka kalau yang tak Islam tu sangat masih kekal dalam setakat nak makan tidur. Manakala yang dah Islam tu sungguh-sungguh nak belajar. Pertanyaan saya, macam mana mereka boleh ada rasa kesungguhan tu walaupun duduk tinggal di hutan, masalah nak dapat ilmu tu terbatas. Macam mana boleh cantik istiqamah mereka tu walaupun baru dan tak ada macam kita kat sini ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dia bukan kita kata mereka orang kata sebab dia daripada kosong tak ada, kemudian dia dapat sesuatu yang bermakna.
maka dia perlu melengkapkan makna tersebut. Kita hari ini kita ada, cuma kita lalai sehingga kita mengabaikan apa yang nikmat yang kita miliki. Maka itulah namanya lalai. Itulah namanya lalai. Lalai ni maksudnya kita ada tapi kita tidak menghargai apa yang kita ada. Itulah lalai. Jadi mereka sekarang ni mereka tiada. Sekarang mereka mendapati sesuatu yang bermakna. Maka dengan sebab itu mereka menghargai dan menginginkan sesuatu yang mulia dan baik tersebut. Maka kita tengok mereka bersungguh untuk nak dapatkan. Ya, sekadar mereka bukanlah kita kata bersungguh dengan seperti mana yang kita ada hari ini. Tetapi mereka mencari, mereka berusaha bila ada majlis mereka datang walaupun jalan kaki. Kaki ayam lagi. Berjalan kaki ayam. Jadi cuba kita gambarkan. Jadi itu suatu yang dan waktu kami datang pun kami diiringi juga oleh pasukan tentera sebab bimbang takut apa-apa kejadian. Bagus jugalah. Jadi apa-apa yang pun itu satu pengalaman yang kecil kita dapati. Untuk nak pergi ke sana memang agak sukar. Boleh pergi sebab memang destinasi tu boleh pergi tapi dari sudut keamanan dan sebagainya itu banyak perkara lah yang perlu kita tahu. Tapi kalau kita nak pergi ke Kepulauan Maluku, ke Pulau Ambon sana tu dia ada ferry, ada kepulauan-kepulauan yang cantik. Di situ juga ramai ada orang Islam yang ada di sana, tapi ada juga yang bukan Islam. Kebanyakan mereka itu sama ada Protestan lah, rata-rata yang majoriti. Sebab mereka itu kan bawah penjajahan Belanda dan Belanda ni Protestan. Jadi apa-apa pun apa yang kita boleh lihat ialah dakwah ini sangat berpotensi. Dakwah ini sangat berpotensi. Kita kata mungkin kita tidak boleh ke sana tapi apa yang kita boleh buat di sini dengan cara kita sendiri ini adalah suatu yang sangat baik dan dakwah adalah berpotensi. Itu yang saya ingin tegaskan. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi? Tak ada, kita tutup. Masya Allah. Ustaz, sebelum ni pun Ustaz ada berkuliah dengan Gemerlap Iman. Ustaz terangkan pasal, saya teringat yang biasa kita tanya orang apa khabar. Orang akan jawab Alhamdulillah, sihat, baik. Tapi jarang kita tanya bagaimana keadaan, bagaimana iman kamu hari ini. Masya Allah. Jarang kita tanya tu. Boleh tu kita tanya gimana iman. Setiap kali kita buka, setiap kali pengusi buka majlis kita salah satu selepas beri salam, kita tanya bagaimana iman kita hari ini, insyaAllah. Supaya masing-masing bermuhasabah. Nanti kita tukar. Jangan tukar, tambah. Tambah. Hak yang ada tu kita teruskan, tapi kita tambah satu lagi. Kalau yang belajar, yang masuk kelas ni boleh tanya macam tu, tapi aku pergi tanya kawan-kawan lain kat luar, terbiak. Tak. Kita mula dalam gemar iman dulu. Supaya kita biasa sesama kita. Mungkin kita bertanya sesama kita, nanti orang lain akan dengar. Sesama kita di luar, jangan kita tanya bukan kawan kita. Kalau kita tanya dengan kawan kita, nanti kawan lain akan dengar juga. Dia kata, oi sungguhlah, kita pun tak tanya iman kita. Akhirnya mereka juga akan bertanya iman kita. Okey, akan tanya iman masing-masing. Sebab kita boleh tanya. Memang kita dah pernah sebut juga betul. Iman ini perlu ditanya supaya kita sentiasa peka. Kita sentiasa rasa prihatin. Jadi bila masing-masing bertanya satu sama lain, maka setiap kita akan prihatin dengan iman kita. Sebagaimana kita tanyalah sihat, ya sebab kita prihatin dengan keberadaan mereka. Maka kesihatan itu suatu yang penting. Dan jawapan itu tidak salah. Tapi yang penting juga ialah bagaimana iman kita hari ini. Sekiranya kita merasakan iman kita berkurang, ada di sana kekurangan, maka ada ruang untuk kita perbaiki. Ada masa untuk kita mengingati, ada masa untuk kita menasihati satu sama lain. Maka dengan begitu, kita akan melihat kebaikan akan bertambah dan juga ketaatan akan meningkat. Bahkan keakraban dan persahabatan pun akan semakin intim
kasih sayang di antara satu sama lain akan terpancar kerana kita melihat keikhlasan, kejujuran yang bertolak daripada keimanan yang sebenar kepada Allah, bukan dengan kepentingan dunia atau manfaat-manfaat yang sementara, tidak. Ustaz, Wallahu sebelum a'lam. Ustaz mundur diri, satu lagi Ustaz. Ya. Ustaz pernah tanya tak apa ni kos pembinaan madrasah yang biasa-biasa untuk di kampung ke apa tu, adakah besar belanja dia Ustaz? Manalah tahu kementerian ni boleh mencari dana. Rasanya kita sekarang ni kita sedang menyelaras malam tu, kita waktu balik tu dengan profesor daripada Universiti Gajah Mada. Dia akan cari di Indonesia, kita akan cari di Malaysia, kita akan kumpul lah. Sebab dia masalah di kawasan pergunungan ini, jalan darat tak ada. Jadi dia nak semin apa tu semua dia kena guna helikopter. flight kargo. Flight kargo yang bawa ke sana. Kereta pun dia orang kargo masuk dalam kapal terbang kargo tu, awak naik kargo, awak naik ke atas puncak gunung tu. Ada kereta kenderaan. Jadi tidak semestinya kita banyak setakat yang kita ada. Tapi insya-Allah nanti saya akan beritahu juga kepada Kain nanti. Kita akan cuba beritahu dalam jemaah dan saya juga akan cari dengan kawan-kawan. Jadi kita akan kita juga dah bincang dengan dekan, sebab dekan kami pun pergi sekali, dan kita akan buat nantilah bila kita akan bagi dokumen resmi lah kalau bila dah kita nak pungut tu, supaya duit tu bukan kata surah kat Ustaz Rahman atau ke mana-mana atau Ustaz. Ini semua orang boleh percaya kan. Benda-benda tu kita nak supaya dokumen tu ada dan sedekah itu sampai kepada tempatnya. InsyaAllah. Kita akan cuba lah. Ramai orang Islam kat sana Ustaz, ada yang pekerja daripada Malaysia yang bertugas di sana Ustaz kan? Tak ada. Oh ya Ustaz? Masya Allah. Dulu arwah abang ipar saya bekerja di sana Ustaz. Ya, bahagia apa? Dia kerja di Papua Nugini. Berapa tahun dia kerja? Ya, bukan Papua Nugini. Papua Nugini yang merdeka. Kita ni Papua Indonesia. Papua Nugini tu negara yang merdeka. Itu negara lain. Tapi dia ada sempadan lah. Papua Nugini dengan Papua tu ada sempadan. Papua Nugini tu dia dah merdeka. Tapi kita yang duduk ni Papua belah Indonesia. Dia ada nama lain tu Indonesia panggil dia kan Ustaz? Ustaz? Dia panggil ada. Papua. Sebab hari tu ada seorang jururawat di hospital. Dia datang daripada Papua tu lah. Tapi dia sebut nama lain. Tapi dia beritahuan kita itu Papua tu, dia kata nama lain. Oh, saya ingat maybe lah tak ketara agaknya kan nama tu. Bilangan kemajuan tu agak itu sikit lah. Tapi sekarang ni memang kerajaan Indonesia dah buat banyak ke sana. Cuma itulah dia ada masalah diskriminasi Muslim sikit. Itu yang mungkin perlu dibantulah apa-apa yang kita boleh. Tapi tidak syarat banyak pun. Mana-mana kita boleh. Yang penting kita ada keikhlasan. Kita tahu kita bantu. Mungkin barakah daripada kita sedikit sebanyak menjadi sebab bertambah iman tu. Boleh jadi bekalan akhirat kita. Itu je lah. Jadi tak semestinya banyak. Tapi kita usaha. Jadi sekarang ni apa-apa yang berkaitan dengan iman ini, kadang-kadang Tuhan gunakan orang yang bukan beriman pun untuk tolong orang beriman. Itu yang dalam hadis Nabi kata Tuhan tolong agama ini dengan orang-orang yang jahat. Ya, ada juga orang yang baik, kewajipan dia dah. Tapi kita orang-orang yang ni, bila kita tahu kita cuba. InsyaAllah. Biar apa-apa maklumat nanti kalau saya tidak terlupa, InsyaAllah nanti saya akan maklumkan bila kita dah ada dokumen daripada kawan-kawan kita, dia buat proposal sikit kah. Kemudian kita akan kumpul dan kita akan salur kepada jalur yang sepatutnya. Dan mungkin 2024 nanti kalau ada ruang kita pergi bermula ke sana insyaAllah. Untuk kita resmikan dan seumpamanya insyaAllah. Okey insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kita tak majlis Ustaz.
Baik, Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Banyak yang kita dapat hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita memperbaharui iman kita. Mudah-mudahan meningkatnya iman kita hari ini dengan kita tajdid iman. Mudah-mudahan kita benar-benar yakin, iman, faham, menghayati makna iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, Islam ini boleh merubah manusia secara totalnya daripada kekufuran kepada keimanan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga saat ini. Masya Allah. Ustaz, sikit je bahan kuliah. Kuliah asal kita hari ini 4.45 petang ya, 4.45 petang. Kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Nah, ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mudah-mudahan ada rezeki lagi Ustaz dapat berkuliah bersama dengan Gemenur Iman. InsyaAllah. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.